Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Alhamdulillah, bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dapat bersama pada malam ni. Insya-Allah pada malam ni saya akan sambung perbincangan berkenaan dengan wudu, kitabul wudu, hadis yang keempat, muka surat 76. Hadis yang keempat, muka surat 76. Wa fil muttafaq alaih qila li Abdullah bin Zaid bin Asim al-Ansari wa kanat lahu suhbah tawadda lana wudu'a rasulillah Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. فدعا بإناء فأكفأ منها على يديه فغسلهما ثلاثا ثم أدخل يده فاستخرجها فمضمض واستنشق من كف واحدة ففعل ذلك ثلاثا ثم أدخل يده فاستخرجها فغسل وجهه ثلاثا ثم أدخل يده فاستخرجها فغسل يديه إلى المرفقين مرتين ثم أدخل يده فاستخرجها فمسح برأسه فأقبل بيديه وأدبر ثم غسل رجليه إلى الكعبين ثم قال هكذا كان وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية فأقبل بهما وأدبر بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه ثم غسل رجليه. وفي رواية فمضمض واستنشق واستنثر من 3 غرفات من ماء. وفي رواية أخرى مضمض واستنشق من كفة واحدة ففعل ذلك 3. وفي رواية للبخاري فمسح رأسه فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة ثم غسل رجليه إلى الكعبين. وفي أخرى له فمضمض واستنثر 3 مرات من غرفة واحدة. Di dalam riwayat yang disepakati antara Bukhari dan Muslim, dikatakan kepada Abdullah bin Zaid bin Asim radhiyallahu anhu, dia ni orang Ansar, dia ni adalah sahabat Ansar. Jadi dikatakan kepada Abdullah bin Zaid ini, lakukanlah wudu untuk kami sebagaimana wudu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lakukan wudu untuk kami. Yani tunjukkan kepada kami wudu sebagaimana wudu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dia pun meminta bekas air. Lalu dibawalah kepada dia. Kemudian dia menuangkan ke atas kedua tangannya serta membasuh kedua-duanya sebanyak 3 kali. Tangan di sini maksudnya daripada sampai hak pergelangan itulah. Itu maksud tangan. Di sini. Kemudian dia memasukkan tangannya ke dalam bekas air, lalu dia mengeluarkannya. Dia pun berkumur dan memasukkan air ke hidung serta mengeluarkannya dengan 1 cebokan. Jadi maknanya dengan 1 cebokan itu, dengan 1 cebokan kalau kita terjemah begini pun boleh. Lalu dia mencebok dengan 1 cebokan. Ni maknanya menggunakan sebelah tangan maksudnya. Maksudnya menggunakan sebelah tangan. Kena tulis itu ni, kukuk tak faham pula. Menggunakan sebelah tangan. Ni 1 cebokan, guna sebelah tangan. Lalu dia gunakan untuk berkumur dan juga memasukkan air ke hidung. Makna dengan 1 cebokan tu dia masuk ke dalam mulut, kemudian dia buat begitu. Air itu juga digunakan untuk istinsyaq, yang dimasukkan ke dalam hidung itu. Dengan 1 cebokan itulah. Ialah
dalam hadis-hadis yang guna untuk komo ni satu cebokkan, untuk hidung ni cebokkan yang lain pula. Ada juga begitu. Ni dalam hadis ni dia melakukan demikian 3 kali. Mana sekali cebok untuk berkomo dan masuk air ke dalam hidung, cebokkan kedua pun begitulah juga 3 kali. Kemudian dia memasukkan semula tangannya, lalu mengeluarkannya, kemudian membasuh mukanya 3 kali. Kemudian dia memasukkan tangannya ke dalam bekas itu, lalu mengeluarkannya, kemudian membasuh 2 tangannya sehingga siku. Ni 2 kali. 2 kali sebelah kanan, 2 kali sebelah kiri. Tidak 3. Baik. Kemudian dia memasukkan tangannya. Dia masukkan sekali lagi tangannya, lalu mengeluarkannya, lalu menyapu kepala. Ni sapu kepala. Dia memulakan, jadi di sini disebut kaifiat sapu kepala. Dia memulakan di sebelah hadapan, muqaddam. Muqaddam ra's ini bahagian ni. Di sini, bermula di sini. Jadi dia memulakan di sebelah hadapan kepala dengan 2 tangannya. 2 tangan ni dia buat begini lah. Dia buat begini. Dia masuk ke dalamnya, dia buat gitu. Dalam riwayat mana dia buat. Dia tidak buat begitu. Tidak seperti masuk muka dia buat begitu. Dia sekadar celup saja. Lebih tepatnya celup lah. Dia buat begitu. Maka dia guna kedua belah tangan. Dia buat begitu. Itu maksudnya. Lalu membawanya ke belakang. Ke belakang ni maksudnya qafah. Belakang tengkuk. Kemudian dia membasuh 2 kakinya. Maknanya dia buat tu sekali sampai ke sini saja. Dia tidak pergi ke hadapan semula. Ni, sini. Sekali saja. Selepas itu dia membasuh 2 kakinya sehingga buku lali. Selepas itu Abdullah bin Zaid kata, demikianlah wuduk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu riwayat pertama. Sebabnya dalam hadis keempat ni dia kemukakan beberapa riwayat. Dalam satu riwayat dia memulakan dengan hadapan kepala, kemudian membawa kedua-duanya hingga ke tengkuk. Selepas itu dia mengembalikan semula kedua-dua tangannya sehingga kembali ke tempat yang dia mulakan. Maknanya hadis dalam riwayat lain buat begini, kemudian dia pergi semula ke hadapan. Hak mula-mula tadi daripada hadapan ke belakang sahaja. Dalam satu riwayat lain ke belakang, kemudian ke hadapan tempat dia mula. Dalam satu riwayat lain, mana riwayat ketiga, maka dia pun berkumur dan memasukkan air ke hidung serta mengeluarkannya dengan 3 cebokkan daripada air. Dalam riwayat lain dia berkumur dan memasukkan air ke hidung dengan 1 cebokkan, lalu dia melakukannya sebanyak 3 kali. Di dalam satu riwayat Al-Bukhari, maka dia menyapu kepalanya, lalu dia mulakan dengan kedua tangannya di bahagian hadapan, kemudian ke belakang sebanyak sekali. Kemudian dia membasuh 2 kakinya sehingga 2 buku lali. Di dalam satu riwayat Imam Bukhari juga, riwayat lain, lalu dia berkumur dan memasukkan air ke hidung 3 kali dengan 1 cebokkan. Dengan 1 cebokkan. Jadi dengan 1 cebokkan tu maksudnya guna sebelah tangan ni. Ni maksud guna sebelah tangan juga ni. Sebab dia 3 kali. Nak buat 3 kali lagu mana kalau sekali cebok? Maknanya dengan 1 cebokkan. Sebab tu dia guna gharfatan wahidah. Dia kalau gharfatain, ni gharfatain. Istilah kalau gharfatan 2 cebokkan, makna 2 belah tangan. Hak ni dia panggil gharfatan wahidah. Sekali cebok. Cebok tu mana guna sebelah tangan. Tak apalah. Sebab kalau cuba kita tengok tu, dia tu kena tengok harap dia ni. Cuba tengok muka surat 76 tu. Wa fi ukhra famadmada wastan 3 marrat min gharfatin wahidah. Tu jelas tu. Cuba tengok teks Arab dia tu. Wa fi ukhra lahu, dalam riwayat lain. Hak Imam Bukhari juga riwayat ini. Famadmada, lalu Abdullah dia berkumur. Wastansara ni asal maknanya mengeluarkan air daripada hidung tu. Dia memas istinsyaq. Kemudian dia keluar. Keluar tu istinsarnya. Ialah hak ni dibahas oleh ulama ni, nak boleh keluar tu dia masuk dulu. Jadi kadang-kadang dia sebut istinsyaq, tak sebut istinsar. Sebut masuk, tidak sebut waktu tubik. Tapi makna sama je. Bila kata masuk mesti waktu tubik. Bila kata waktu tubik mesti dia masuk dulu air tu. Itu maksud dia. Hak penting sini salah samara 3 kali buat tu. Min gharfatin wahidah, daripada ni
Satu cebokkan itu maksudnya ni guna sebelah tangan. Lagu mana kau sekali cebok nak buat 3 kali? Tu kena faham lah tu. Mana dia buat gini? Sekali cebok. Tak guna dua belah tangan. Sebab ada juga riwayat hak guna 2 belah dia buat gini. Masuk mulut sekali dengan madmad dengan istinsyak juga, tapi guna 2 belah. Ni guna sebelah. Dia buat gitu. Hak ni orang kita amal belaka ni. 2 belah pun ada, sebelah pun ada. Baik. Cuba kita tengok itu hadis. Jadi kalau kita tengok dalam hadis ni sepitah lalulah. Kita dapati maknanya ada pelbagai, ada pelbagai itu. Cuba kita tengoklah di sini dalam huraian dia ni. Hadis ini sebagaimana hadis sebelumnya menjelaskan tentang kaifiat wudu sebagaimana yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui Abdullah bin Zaid bin Asim radhiyallahu anhu. Terdapat sedikit perbezaan di dalam riwayat ini berbanding riwayat sebelumnya. Antara sudut perbezaan dia, di dalam riwayat ini Abdullah bin Zaid telah memasukkan tangan dia ke dalam bekas air setelah membasuhnya sebanyak 3 kali. Maknanya sebelum dia celup tangan dia dalam bekas tu, dia basuh dulu 3 kali. Imam At-Tibi berkata, di dalam hadis ini terdapat isyarat bahawa air selepas dimasukkan tangan kali kedua kekal suci dan menyucikan serta bukan musta'mal. Tidak dianggap sebagai musta'mal. Mula-mula sebelum dia celup tu dia kalau dalam riwayat lain jelas dia tuangkan, dia curah, dia basuh 3 kali, 3 kali kanan, 3 kali kiri. Lepas tu baru dia celup. Celup tu celup kali pertama. Hak dia kata sini, kata Syekh At-Tibi, celupkan yang kedua itu. Maknanya kalau nak kiranya zahirnya nampak musta'mal lah. Tapi dia kata tu tidak dikira musta'mal. Cuma dianggap orang yang mencelup itu berniat untuk menjadikan tangan sebagai alat cebukan. Dia kata gitu. Jadi mana macam cetong tangan dia anggap macam cetong. Tapi setengah ulama lain tak kata gitu. Tak ada cetong dia kata. Memang tangan tu dia kira bersih, tak ada masalah. Tak payah hidup niat cetong apa dah. Yalah kalau dalam perbincangan detail, ya awak sebut kena niat sebagai cetong, awak tahu mana? Abdullah bin Zaid pun tak ayat. Nabi pun tak ayat. Awak tahu mana? Sebab dia nak takwil untuk supaya tak timbul masalah musta'mal tu lah. Kena niat. Tak apalah kita ni masalah fiqh lah ni. Setengah orang lain kata tak ada, tak perlu niat-niat pun, memang gitu. Kalau dalam kita bincang dalam sunan sahih hadis ni, mana ulama kata sebab tangan manusia ni memang dia bersih. Lepas tu dia basuh dah 3 kali sebelum dia celup tu. Mana bersih. Lepas tu air dia kata tahura ni dia boleh menyuci kacak kali. Air bila kita guna untuk tangan ni, air tu dia tak cuci walaupun kita celup. Boleh guna beberapa kali. Itu makna tahura. Itu ulama bincang dah lah. Kuku mana pun khilaf lah. Bila kata bahagian ni khilaf, hadirat bila kita belajar, mana kita nak pakai mana pun, ikutlah bila kita tahu. Bila kita tahu. Jangan pula kita paksa orang, tak boleh awak kena ikut Anissa. Ada juga setengah orang dia suka paksa, dia serupa dengan dia. Tak kena begitu. Jadi kalau baik, di sisi mazhab Malik, mengikut mazhab Malik, air musta'mal kerana hadas cuci. Kalau kita kata musta'mal dah, tapi musta'mal tu dia boleh menyucikan. Kan ada ulama kata air tu kalau kita, yalah kalau nak buat air teh boleh air tu. Air kita celup tu siapa basuh kaki tu, tapi orang tak celup kaki dari tu. Dia gini, jangan mentaka tangan celup kaki. Tak ada hadis celup kaki. Kaki tu sama ada kita ambil bekas tu kita tuang ke atas kaki, ataupun kita guna 2 belah tangan kita cuah atas kaki, lepas tu kita gosok. Kaki dah gosok kaki, lepas tu buat gitu pula. Air tu tetap bersih, tidak dikira musta'mal. Siapa ulama kata boleh guna untuk minum air tu. Dan itulah Sayyidina Ali praktikkan. Sayyidina Ali pernah minum air tu. Setelah dia ambil wudu, dia celup tangan ke, habis selesai basuh kaki, dia tengok air berbaki dari bekas tu, Sayyidina Ali minum lebih air itu. Ulama kata, Sayyidina Ali kata aku buat gini kerana Nabi buat gini. Jadi ulama kata apa Nabi buat gitu. Sayyidina Ali kata aku buat gini, aku tak tahu apa sebab. Cuma bila aku tengok dia Nabi buat, aku buat. Cuma ulama fiqh dia faham, dia kata itu isyarat daripada Nabi bahawa air itu bersih, boleh minum. Baik, dia anggap makruh
Jadi di sisi mazhab Malik, air musta'mal kerana hadas adalah suci. Air musta'mal tu, musta'mal ni makna dia mana air itu telah digunakan. Kalau telah digunakan, air itu digunakan untuk bertaharah, hak tu dikira bersih. Walaupun musta'mal. Hak tak bolehnya musta'mal, hak guna untuk buat benda lain. Hak tu tak boleh nak ambil wudu. Misalnya kita kata kita basuh sayur. Ni contoh Iyalah. Ni kira dalam keadaan biasa. Air bersih, kita pun basuh sayur. Jadi air itu titik masuk dalam tu. Kalau mengikut apa ni tak boleh, hak tu musta'mal tu dia tidak berkait dengan hadas. Musta'mal tu kita guna untuk benda lain. Untuk basuh sayur misalnya. Tu tak boleh. Walaupun tak berubah air tu. Tak boleh. Sebab dia kira musta'mal tu untuk lain. Jadi hak ni musta'mal kerana ambil hadas. Dah celup tangan berapa kali tu kira-kira musta'mal lah. Tak apa. Tu. Ini kata ini dalam mazhab Malik lah. Dia anggap makruh ketika terdapat air lain kerana terdapat khilaf berkaitan. Makruh tu kalau ada air musta'mal tu capur dah musta'mal hadas, air musta'mal kerana hadas, air musta'mal kerana yang digunakan untuk benda lain. Capur tu jadi makruh. Misalnya dia capur air hak wudu dengan air hak lebih wudu dia celup tadi, musta'mal lah kira. Tapi itu untuk taharah, untuk mengangkat hadas. Dia capur dengan air musta'mal hak basuh sayur. Tu jadi makruh. Kerana ada khilaf berkaitan. Begitu juga keadaannya dianggap suci di sisi mazhab Malik tentang air yang sedikit lalu dimasuki najis tapi tak berubah masuk najis. Air sedikit tak sampai 2 qullah lah, tak sampai 2 qullah. Kemudian masuk najis, sikit najis itu sehingga tidak merubah sifat asal air itu. Dari segi bau, warna, kemudian kita warna, rasa. Dalam kitab baru dia kata kepekatan tu diambil kira juga. Tak ada berlaku tepat ciri air itu, tak berubah air. Bila tak berubah, dianggap masih mutlak air itu. Air itu masih dianggap mutlak. Air ini mengikut mazhab Malik lah. Atau tu tak kira lah apa nak asalkan najis tu tidak najis daripada anjing dan babi lah maksudnya. Tak kira lah. Misalnya najis budak sikit benar. Kita tak gamuk. Ni tak gamuk tu bab lain. Ayatnya mana kalau sikit-sikit benar lah. Siapa tak berubah itu. Tu tak kira lah masalah tarik cicak ke. Masalah kita tak gamuk tu lain. Dia tak gamuk ni tempat kita sebab air banyak. Air banyak tak terima masalah. Lepas tu guna paip pula. Tapi kalau dalam satu baldi, katakanlah mana anak tu katakanlah kita kata najis kita air kencing lah, kita masuk dalam tu sikit. Lepas tu kita tengok tak ada berubah apa. Setengah ulama kata boleh, setengah ulama kata tak boleh. Mazhab Syafi'i tak boleh sebab dia atas air tak cukup 2 qullah. Berubah tak berubah. Mazhab Malik tak apa. Sebab sikit pun dah tak berubah. Tu. Lepas tu sikit tu setengah mana? Dikira sikit kalau tidak merubah air. Kalau merubah air dikira banyak. Jadi air itu sebanyak mana air itu? Maknanya tentu dah tak cukup 2 qullah tu. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i tak cukup, asal tak cukup 2 qullah masuk banyak ke sikit tak boleh. Jadi mutanajjis itu. Dia kira gitu. Itu perbezaan dia lah. Ni ayat nama mazhab Malik ni. Inak ni lebih kurang baldi lah. Ataupun besin hak kecil. Tentu dah tak cukup 2 qullahnya. Besin besar ni kita kata. Contoh besin besar tu. Baldi hak berapa kilo. Baldi kecil lah, baldi kecil. Apa satu sahih inak tu. Bukan kata besar. Tentunya tak cukup 2 qullah lah. Dan bekas ni kecil. Sebab dia kata mustahab tu maksud musta'mal hadas tu. Air musta'mal tu titik tu musta'mal ni maknanya air tu titik tu musta'mal hadas maknanya hasil daripada kita ambil hadas, bukan basuh sayur. Kalau musta'mal tu basuh sayur hak tu tak boleh ya. Dah kita buat gitu memang lebih pada titik mengko dia celup pula kali kedua tu. Titik tu bahaya kecil tu. Besar daripada tu celup pula sampai basuh kaki. Berapa kali celup tu? Berapa kali celup? Maknanya musta'mal tu lebih orang musta'mal. Tapi musta'mal ni tak apa. Sebab dia musta'mal kerana bertaharuh. Air taharuh. Air untuk angkat hadas. Tak apa tu. Dia ulama bicara panjang ni dia kata sebab air kena. Sebab tangan kita ni bukan najis pun. Jadi kalau air kena ni dia tak jadi najis air tu. Dan sebab itulah disyariatkan kena basuh dulu tangan sebelum celup tu. Dan banyak hadis tu. Paling kurang 6 hadis ada. Sebut waktu tu. Jadi gitulah.
Saya faham tu persoalan tu. Nah. Sebab persoalan tu dia masih tak selesai bab musta'mal tu lah. Sebab kita terikat dengan faham mazhab Syafi'i kita tu. Kalau kita bincang hadis ni dia bukan untuk mazhab Syafi'i saja. Dia untuk semua. Cuma dia sebut sini mazhab Malik kata tak apa. Kalau dalam mazhab Syafi'i, tak boleh lah tu. Lepas tu jadi ulama-ulama kata, ni bukan saya kata, kau tak percaya baca dirilah kitab tu. Nah. Sebab tu ulama kata, hadis sahih itu semua tu. Nak kira lagu mana? Jadi makna celuk tu. Itulah. Itu jadi itu sebab tu dalam kisah ni bagi saya lah. Makna pendapat hak lain daripada Syafi'i itu lebih kuat. Sebab dia menepati hadis. Dia dalam mazhab Syafi'i itu kira-kira tak apalah. Kita akan bincang juga akan datanya bab musta'mal ni mazhab Syafi'i, dia ada lagi hadis-hadis lain hak dia gunanya. Ada. Sebab musta'mal tempat kita ni sebenarnya perbincangan dia tu agak pelik lah sikit. Kita sebut terang lah. Sebab kalau hadis Nabi terang, sebelum timbul mazhab Syafi'i tu sahabat dia guna hak tu. Sebut timbul mazhab Syafi'i, mazhab gini, mazhab Malik, hak orang panggil mazahib ni, hak pendapat kata musta'mal. Zaman Nabi tak timbul tu musta'mal. Bukan saya kata, ulama sebut dalam syarah hadis ni, hadis hak celuk tangan ni. Sebab hadis ni ingat dia gini, hadis ni hadis yang menyebutkan ambil bekah ni, kita ada digunakan, kadang-kadang diguna istilah inak, ada kadang diguna kalimah-kalimah, semua tu merujuk pada bekas yang mana muka dia tu besar boleh masuk tangan, dan air tu perempuan boleh akak, mana sikit saja itu. Kita kata kalau hak berdi besar tu tak erat reti nak akak tu, mana kecil. Jadi kalau dalam mazhab Syafi'i itu dia ada perbincangan khusus lah tu gitu minta maaf lah saya sebut hadirat. Jadi kalau kita tengok dalam kitab-kitab pun memang kebanyakan ulama dia kata pelik sikit dia musta'mal dalam mazhab Syafi'i. Memang ada yang menimbulkan begitu. Pelik tu dari segi perbincangan ilmiah lah. Kita boleh bincang semula itu. Cuma kita nak bincang ni dulu. Cuba tengok cuba kita tengok di sini lah. Abu Hamid di sini mana Imam Ghazali berkata dalam kitab Ihya. Cumanya Ustaz Nasim ni dia kata saya cari dalam Ihya tak jumpa dia kata nas ini. Tak apalah. Cuma ni dia naqal dalam kitab lain. Abu Hamid yakni Imam Ghazali berkata dalam kitab Ihya Ulumuddin, saya sangat suka mazhab Syafi'i seperti mazhab Malik dalam isu air yang sedikit tidak mengapa, yakni tak jadi najis kecuali bila dia berubah. Kerana sangat berhajat padanya. Jadi dalam qaul, dalam mazhab, bukan pendapat dalam mazhab Imam Syafi'i, ada pendapat yang mengatakan kalau kita sangat memerlukan, tak ada air lain. Maknanya air yang sedikit bila masuk najis, walaupun tak cukup 2 qullah pun harus, boleh digunakan untuk taharah. Kerana sangat berhajat padanya, tak ada air lain. Dalam mazhab Syafi'i kalau ada air lain tak boleh. Kena guna air lain. Sebab tak cukup 2 qullah. Sebab dalam mazhab Syafi'i air berkait dengan mutanajjis ni dia letak tu kena cukup 2 qullah dulu. Baru kita boleh bincang. Kalau tak cukup 2 qullah tak perlu bincang. Bila masuk najis sikit ke banyak ke, berubah ke tidak, kira tak boleh. Kira mutanajjis. Tetapi kalau dalam keadaan terdesak, tu saja air ada. Air tak cukup 2 qullah, masuk najis pun sikit. Mana tengok tu warna tak berubah, bau pun tak berubah, rasa pun tak berubah, kepekatan pun tak berubah. Tak jadi masalah. Jadi Imam Ghazali kata saya suka pendapat. Sebab tu dia sebab kerana sangat berhajat. Dia sebut gitu. Ni dia bincang panjang sebenarnya. Kalau dalam mazhab Syafi'i saja dia bincang panjang lagi. Di dalam riwayat ini disebutkan berkumur. Cumanya kalau kita tengok ni saja pun kita boleh hamad. Boleh hamad. Sebab tu kalau kita tengok dalam kitab-kitab utamalah, Bukhari ke, Sunan Nasa'i ke, dia bicara dalam konteks Nabi amal begitu. Tu poin dia. Sahabat amal begitu. Dia tak bincang dah bab musta'mal. Tak ada pun bincang tu. Kalau dalam konteks hadis ni. Dah main celuk tangan ni. Dia celuk tangan ni gini. Hadis apa kena celuk tangan untuk wuduk ni, ada setengah hadis tu dia berlaku selepas bangun tidur malam pun ada. Ada setengah tu kerana tidak tidur malam. Dia sudah melakukan aktiviti banyak dah pada siang hari ni, nak ambil wuduk, dia basuh juga tangan. Atas alasan kerana nak pastikan tangan terbersih sebelum dicelup tangan dalam bekas tu. Tu tujuan basuh tu. Cuma di situ khilaf pula lah, basuh 3 kali sudah dikira basuh anggota wuduk dah ke? Hak kata masuk tangan siapa pergelangan, hak tu dah ke kira tu? Setengah ulama kata hak tu lah kira hak tu dah. Jadi bila amari bekas air, ada hadis Nabi bangun tidur tu,
Nabi basuh dulu tangan dia. Cuhai. Tidak celup lalu cuh. 3 kali alik kanan, 3 kali alik kiri. Ada setengah riwayat Nabi celup. Memang celup lah. Celup tu, hak tu celup tu basuh mana? Basuh tangan hingga ke siku ke basuh tangan setakat pergelangan tangan. Ni. Hak tu khilaf pula tu. Kebanyakan ulama kata dak, hak basuh tadi tu kira hak tu dah. Hak basuh kali kedua tu sampai ke siku dah. Tu. Ada kata begitu. Kukuk mana pun tak ada hadis yang menyebutkan Nabi celuk tangan sebelum basuh, tak ada. Maknanya Nabi celuk tangan dalam bekas tu untuk berwuduk, dia basuh dulu tangan tu. Basuh dengan air tu lah. Dia buat gini ni saya contoh saya ambil mengikut syarah. Ni tidak bekas ni lah, bekas besar. Sebab tu saya kata besin ke, baldi ke yang boleh masuk tangan. Di kepala dia tu besar. Tidak sepala abu tu. Dia buat gini. Dia buat gini. Dia. Sab 3 kali alik ni, lepas tu 3 alik kiri. Bila bersih tu, lepas tu baru dia celup. Jadi tak ada hadis, tak jumpa lah wallahualam setakat saya duk baca ulama kata pun tak ada. Bila wak mari air tu Nabi celup selalu, tak ada. Memang tak ada tu. Tu. Bapa tu nak suruh bersih dulu. Nak suruh bersih dulu. Sebab tu di sini dia dalam hadis ni, kalau kita tengok hadis ni tak timbul masalah musta'mal. Tapi kalau mengikut mazhab Malik dia kata tak apa, sebab musta'mal tu musta'mal kerana nak angkat hadas. Setelah tangan kita bersih. Ada pula anggap kena niat tu, makna niat sebagai bekas lah. Tangan tu sebagai bekas, sebagai cetong kita kata. Macam-macam lah. Tapi tidaklah seberat saya sebut sebelum ni. Sehingga ada pendapat ni, nak ayat pendapat dalam fiqh. Tak boleh akad Quran tak ada wuduk. Tapi kalau kita letak lidi dalam kitab sebut lidi, letak lidi tengah tu, akad Quran niat akad lidi. Jadi tak apa. Tidaklah sampai tahap tu. Hak ni. Hak tu berat telajak tu. Kiasan tu. Jadi saya sangat suka mazhab Asy-Syafi'i. Saya ulas semula seperti mazhab Malik dalam masalah air yang sedikit tidak mengapa. Terkena najis. Kecuali kalau berubah. Jadi ni mana tak cukup 2 kulah ni. Kalau berubah tu tak boleh. Kalau tak berubah tak apa. Kerana sangat berhajat. Tapi kalau nak kira asal dalam mazhab Asy-Syafi'i, kalau tak cukup 2 kulah, dia bakal tak boleh lalu. Tapi hak ni dia letak, dia ada qaid ni, dia panggil qaid, dalam istilah dia panggil qaid. Jadi qaid yang kata boleh ni kerana berhajat. Tak ada air lain. Keperluan terdesak di situ. Boleh. Tapi dengan syarat tidak berubah. Kalau berubah tak boleh, kena tayamum. Kalau nak bertaharah. Di dalam riwayat ini disebutkan berkumur dan memasukkan air ke hidung dengan satu cebokan, lalu dilakukan sedemikian sebanyak 3 kali. Satu cebokan ni maknanya dia berkongsi air itu dalam satu cebok, guna sebelah tangan tu, satu cebokan untuk masuk dalam mulut dan hidung sekali. Untuk kali kedua gitu pula. Maknanya satu cebokan tu berkongsi untuk berkumur dan masuk air ke dalam hidung. Itu maksud satu cebokan. Cuma saya nak ayatnya satu cebokan tu boleh juga bila kata gharfah ni maknanya dia guna sebelah tangan. Ada yang tafsir gitulah, kurang begitu. Sebab kalau ada yang sebut kata satu cebok tapi guna 12 tangan. Ada juga gitu. Maknanya sekali cebok tu untuk berkumur dan isap air ke hidung lah. Itu maksudnya. Riwayat sebelumnya hanya menyebutkan 3 kali. Jadi perbezaan pendapat ulama berkaitan dengannya telah pun dijelaskan dalam hadis sebelum ini. Dia ginilah. Kita tengok kesimpulan. Kemudian saya bagi sedikit penjelasan. Antara kesimpulan hadis keempat ni, pertama, disyariatkan membasuh tangan 3 kali sebelum memasukkan ke dalam air untuk berwuduk. Tiada khilaf tentang ia adalah sunat. Tidak wajib pun. Sunat basuh tu. Lebih-lebih lagi kalau tangan kita tu kotor. Kedua, tiada khilaf tentang disyariatkan berkumur, memasukkan air ke hidung kemudian mengeluarkannya. Cuma cara mana guna air sama ke, guna air lain ke, antara berkumur dengan itu, hak tu pun ada juga dalam hadis sebut. Jadi bolehlah kita nak buat dalam bentuk yang macam mana sebab ada hadis semuanya tu. Khilaf berlaku tentang sunat atau wajib. Jumhur ulama berpendapat ianya sunat. Ini berkenaan khilaf, tiada khilaf. Berkumur ni ada syariat kalau tak berkumur. Hak tu tak ada khilaf dari segi dia tu syariat. Mana ada perbuatan daripada Nabi. Masuk air dalam mulut, kita panggil berkumur. Masuk air ke dalam hidung, kita panggil istinsyak. Kemudian awak keluar dengan tertib. Dengan tertib.
Mengikut urutan seperti mana Nabi buat. Sebab tak ada hadis sebut Nabi masuk dari hidung dulu baru khamar. Tak ada. Hak sekali tu hakikatnya khamar dulu tu. Sebab dia masuk ni. Sebab tu dia gini dia kalau dalam kitab hadis tersebut dia ni dia masuk mulut, lepas tu dia lenggok. Ni dia papak sini. Maknanya dia masuk mulut dulu, lepas tu baru hidung. Tapi nampak macam sekali lah. Dia lenggok. Dia dongok ke langit tu supaya masuk tu. Dan masuk tu tahap mana? Dia mesti sampai di khayshun. Atas ni. Sampai rasa pedih sikit. Kalau masuk bos sini saja tak ada apa tu. Bukan hal tu yang dimaksudkan. Khilaf berlakunya tentang sunat ataupun wajib. Jumhur ulama berpendapat ianya sunat. Tu. Jumhur lah. Ada juga kata wajib tu. Berkoma tu lah. Tapi pendapat orang ramai kata sunat lah. Ketiga sifat wuduk yang ditunjukkan dalam hadis ini ialah sifat wuduk Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mesti diikuti, kena buat gitulah. Sebab kukuk mana pun kalau kita perhatikan, saya nak sebut ni penjelasan lah ni. Sebab itulah ulama berlaku khilaf. Ada hadis tu pakai sekali-sekali berlaku daripada basuh tangan sampai basuh kaki. Ada juga. Ada sanika ada 2 kali pun ada. Basuh kaki. 3 pun ada. Memang khilaf tu, memang ada, semuanya ada dalil. Tapi kalau kita perhatikan di sini, wallahu alam, setakat saya tengok dan pandangan ulama pun, kalau sapu kepala ni sekali saja. Lepas tu dalam riwayat Abu Daud tu ada sebut 3 kali. Ulama kata hak tu ni kerana musim panah yang sangat panah. Tak padas sekali. Adalah berlaku gitu. Kalau nak kira khilaf dalam mazhab Syafi'i lagi ni. Misalnya dalam kitab Bulughul Maram. 3 kali tu kira lagu mana? Tu ulama berbeza pula. Apa maksud 3 kali? Basuh tangan 3 kali, basuh muka 3 kali, tangan hingga ke siku, tangan 3 kali, tangan 3 kali, basuh kaki 3 kali. Apa maksud 3 kali? 3 kali tu maknanya, supaya kalau kita ambil dalam bekas dia mudah cebok. Misalnya kita ambil dalam kullah lah, kita buat gitu kan? Kita buat. Air mengalir kita gosok rata. Sekali cebok pula. Jelas nampak. Kalau dengar pahit lagu mana? Allah. Lepas tu air pun jalan rugi gitu air tu. Ke lagu mana? Ya ada juga ulama kata gitu. Tapi ada juga ulama sebut dalam kitab Tawdihul Ahkam Syarah Bulughul Maram tu. Ada ulama sebut. Cuma ni bukan pendapat ramai lah. Dia kata maksud 3 kali itu dengan erti untuk yakin rata. Maknanya kalau kita sekali misalnya kita guna paip kita buat. Mana air tu kena atas ni. Kita buka pun sikit lah. Mana kita yakin. Tu kira 3 dah tu. Tak perlu tarik. Lepas tu masuk kali keluar. Tarik pula. Lepas tu Allah pula. Tarik pula cukup 3. Tak semesti gitu. Ada yang kata begitu. Sebab dia kata maksudnya rata. Dia maksudnya rata. Begitu ya. Lepas tu kalau nak tengok jenis khilaf-khilaf dalam mazhab tu, dia kena kitab lain lah. Cuma ni dia nak bincang dari sudut asal tu. Maklumat tentang wuduk tu daripada sumber yang mana. Ni lah. Sumber dia. Baik, hadis yang kelima, Ani bin Abbas qala tawadda'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam marrah lam yazid ala hadha. Cuba tengok ni. Daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu kata dia, Nabi sallallahu alaihi wasallam berwuduk sekali-sekali. Semua sekali. Baginda tidak menambah lebih daripada ni hak sekali ni. Hak ni dalam Bukhari ni. Wuduk sekali-sekali. Sebab tu dalam setengah-setengah kitab sunan, misalnya dalam Sunan Nasa'i pun, dalam Bukhari wuduk 3-3, 2-2, sekali-sekali. Mana ada hak Nabi buat 3-3, hak sapu kepala tetap sekali. Hak lain tu 3-3, 2-2 pada. Hak ni sekali. Basuh tangan sekali, tangan ke siku sekali, basuh muka sekali, kaki sekali belaka. Tak ada 3-3, 2-2 pun tak ada. Baik, cuba kita tengok lagu mana ni. Siapa dia ni? Ibnu Abbas. Lepas tu dalam Bukhari pula tu. Cuba tengok nota kaki di bawah tu sebelum kita pergi pada perbincangan tu. Tambahan baginda tidak menambah lebih darinya. Dalam hadis ni sebut, riwayat Ibnu Abbas ni, kata Ibnu Abbas, Nabi berwuduk sekali-sekali. Setakat tu. Lam yazid ala haza. Nabi tidak menambah kelebih daripada hak sekali ni. Jadi tambahan baginda tidak menambah lebih dari sekali itu. Ni saya tidak temui, saya ni maknanya Ustaz Nasir lah dia wakna. Saya tak temui dalam Sahih Bukhari. Sebaliknya dia terdapat dalam Jami'ul Usul fil Ahaditsir Rasul oleh Ibnu Athir Al-Jazari. Hak tu ada. Hak kata tambah ziyadah tu. Ziyadah lam yazid ala hadza. Kita apalah. Cuba kita tengok.
bilangan basuhan anggota wudu yang dilakukan oleh Nabi SAW di dalam hadis ini adalah dengan maksud menjelaskan yang wajib dalam wudu. Itu paham ulama. Ia bukan bermaksud untuk menjelaskan bilangan hanya sekali saja. Nak ayatnya kalau sekali-sekali itu lepas dah wajib tu. Sah dah. Ia berdasarkan kepada banyak riwayat yang sahih yang menyebutkan 2, 2 dan 3, 3. Jadi makna hak 2 tu hak paling sempurna lah. Hak 3 tu. Hak 2 pun boleh kot. Hak sekali ni pun hak kadar paling sikit lah. Tu ayatnya lepas dah hukum wajib tu. Sah dah tu. Boleh guna dah untuk ibadat tu. Boleh jadi Ibnu Abbas ni andai pensyarah lah. Boleh jadi Ibnu Abbas radhiyallahu an yang meriwayatkan hadis ini hanya melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya melakukan sekali saja. Mungkin juga ia hanya untuk menceritakan di sini tentang perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam di suatu ketika dengan tidak menafikan bilangan di tempat lain. Sebenarnya ramai juga ulama kata begini. Kena ingat ni sebagai tambahan. Ni penting ni. Setengah ulama kata riwayat Ibnu Abbas ni ini dia panggil tajdidul wudu. Ada yang kata begitu. Tajdid ni maknanya apa kita tajdidul wudu ni dia memperbaharui wudu. Wudu tu ada dah. Ataupun setengah tu takhfif, wudu yang takhfif wudu. Dia maksudnya begini. Ni ada ulama kata begini. Kita ada wudu dah. Kita ambil pukul 11, pukul 10 kita kata. Ataupun kita pukul 9 kita semaya duha. Tiba-tiba wuduk kita tu tak batal sampai ke semaya zuhur. Mana kalau kita nak semaya boleh dah. Mana kita pun ambil pula. Tu dia panggil dalam istilah ulama dia ke wuduk ringan. Setengah ulama kata sekali-sekali wuduk tu lah. Ada yang kata begitu. Wuduk ringan. Hak ni kalau tak rata pun tak apa. Kalau ada tak rata sikit-sikit dia rengkah-rengkah. Maknanya wuduk rengkah. Ada yang kata begitu. Tapi kukuk mana ada ulama kata tak berkait dengan rengkah-rengkah. Ayatnya hak ni paling minimal lah. Paling minimal. Kalau buat gini buat sah pun tak apa dah. Cuba tengok yang ke-6. Saya ambil sikit lagi. Hadis ke-6 an Abdullah bin Zaid anna Nabi sallallahu alaihi wasallam tawaddaa marratain. Daripada Abdullah bin Zaid, beliau menyebutkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam berwuduk dua kali. Pasal ni sekali, ni dua kali. Dua kali pula ni. Maksud berwuduk dua kali di sini ialah untuk semua anggota wuduk. Hadis ini menerangkan keharusan melakukannya dengan bilangan tersebut. Bilangan yang kedua bukan merupakan bilangan yang wajib. Hak tu sunat saja. Hak wajibnya hak tadi, hak sekali-sekali. Hak sekali tu hak wajibnya. Hak lain tu dua. Yang kedua, yang ketiga tu hak sunat. Itu difaham oleh ulama. Ia dapat difahami berdasarkan riwayat sebelum ni yang menyebutkan bilangan sekali saja untuk setiap anggota. Sebuah riwayat Ibnu Abbas tadi. Sekali hak tu hak wajib. Lepas tu hak kali kedua ni untuk dua kali. Hak dua tu hak sunat. Kalau tiga pun sunat juga. Hak wajibnya hak sekali tu. Hadis yang ketujuh. Kita ambil lagi sebab ni sikit ni. An Abi Anas anna Uthman tawadda'a bil maqa'id. Faqala ala urikum wudu'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Thumma tawadda'a thalathan. Daripada Abi Anas, beliau menyebutkan bahawa Uthman radhiyallahu anhu berwuduk di tempat duduk. Lalu dia berkata, "Maukah aku tunjukkan cara wuduk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Kemudian beliau berwuduk 3 kali. Ni 3 kali pula. Yang dimaksudkan dengan tempat-tempat duduk di dalam hadis ini sama ada kedai berhampiran rumah Sayyidina Uthman. Sebab itu antara yang disebutlah. Boleh jadi tempat duduk tu mana tempat macam kedai gitu. Mana dia buat praktikal wuduk situ. Dalam riwayat lain ada sebut sebenarnya Sayyidina Uthman tanya di sini ni, ada setengah riwayat kata ada orang lain minta Sayyidina Uthman tunjuk cara wuduk Nabi secara amali, secara praktikal. Maka Sayyidina Uthman buat. Tapi dalam hadis ni Nabi tanya, nak ke? Sayyidina Uthman tanya. Sayyidina Uthman tanya, nak ke? Aku tunjuk pada kamu cara wuduk Rasulullah. Boleh jadi perkara ini berlaku dalam 2 peristiwa. Tak apalah. Kukuk mana pun disebut di sini maqa'id. Maqa'id tu maknanya tempat duduk. Kata jamak daripada maq'ad. Boleh jadi di kedai lah berhampir rumah Sayyidina Uthman. Sebagian ulama mengatakan ia adalah satu tempat berhampiran masjid yang dijadikan tempat duduk kerana sesuatu keperluan atau untuk berwuduk.
tempat duduk boleh kata wakaf, tepi tu ada tempat air. Itu maknanya begitulah. Maknanya ambil wuduk dalam keadaan duduk ni tidak jadi masalah sebenarnya. Tidak jadi masalah, boleh. Tama-tama orang berumur selesa lagi. Kaifiat wuduk yang dihubungkan kepada Nabi SAW di dalam hadis ini ialah membasuh semua anggota sebanyak 3 kali. Bilangan ini merupakan yang paling sempurna. Imam Syafi'i rahimahullah menjadikan hadis sebagai dalil sunat sapu kepala adalah sebanyak 3 kali. Inilah sebab saya kata, inilah. Bila sebut 3 kali, maknanya termasuk sapu kepala. Iyalah, setengah ulama lain kata hak 3 kali ni untuk yang dibasuh. Hak sapu tu tak termasuk dalam hadis ni. Tu kata khilaf dia, bagi khilaf ni gitulah. Dan muni kata pula, dah kalau sebut gitu, apa sebut 3 kali berlakon? Sebutlah illal mas'ah, mudah kecuali hak jenis sapu. Tapi tak ada sebut gitu. Moga Allah takdir dah nak jadi khilaf lagu tu. Jadi inilah Imam Syafi'i kata ni. Dia kena faham lah Imam Syafi'i kata 3 kali pun dia ambil hal ni. Bukan dia kata tak lewat sekali. Sunat no ayatnya. Sunat. Kan kita bicara dah kan 7 lah. 7 lah tak apa dah. Ingat saya sebut budak sekolah, muka kita pun sekolah juga kan. Muka pergi sekolah ke rambut semak pakar dengan minyak tu. Heret gini 3. Sup dia buat dah. Cukup. Tak kesok bojeng. Budak sekini kerja budak sekolah ni. Tu apa boleh nak buat gitu. Ni nak ayat budak sekolah masa sekolah dulu. Lucu juga. Tak apa dah. Muka pekoh kan dia kata. Sekolah kuat 7 lah. Lepas tu ustaz kata nampak tak basah tu. Dia kata hak tempat itu tu basah dah. Tempat hak 7 lah tu. Nak bila nak kan? Cuma disebut ni perbahasan berkenaan dengannya akan disambung dalam hadis akan datang lah. Kita akan bincang lah tu kukuk mana pun. Sebab tu saya kata bila perkara tu sabit menjadi khilaf dalam mazhab, diketahui umum kukuk mana pun dia ada wujuh tarjih tu. Dia ada sudut-sudut tarjih. Hak ni kita ambil ni. Kenapa ni? Dia akan ada tu. Itu maksud dia. Jadi untuk hadis ke-8 ni kita bincang memang hadapan insya-Allah. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.